Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzdzaba bihi qaumuk wa huwal haqq qul lastu 'alaikum biwakil. Jangan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ayat 66, Allah Ta'ala menyebut, wa kadzdzaba bihi qaumuk wa huwal haqq qul lastu 'alaikum biwakil likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Jadi Allah Ta'ala berfirman ayat 66, Allah Ta'ala menyebut wa kadzdzaba bihi, dan dia, kaum engkau, telah mendustakan, wa kadzdzaba bihi, dan telah mendustakan dengannya. Dengannya ini saya sudah pun beritahu sama ada dengan Al-Quranul Karim ataupun dengan azab yang disebut sebelumnya. Wa kadzdzaba bihi qaumuka, kaum engkau telah mendustakannya, iaitu mendustakan sama ada Al-Quranul Karim ataupun yang kedua mendustakan azab yang telah dinyatakan di dalam ayat 65. Apa azabnya? Azabnya daripada atas, daripada langit, daripada bumi, dan juga azab yang berbentuk perpecahan yang diberikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka mendustakan sama ada azab ataupun Al-Quranul Karim. Mereka, kaum engkau, telah mendustakannya. Wa huwal haqq, dan ia adalah benar, ia adalah betul, ia adalah pasti akan berlaku. Qul lastu 'alaikum biwakil, katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah orang yang ditugaskan menjaga urusan kamu, ataupun aku bukan wakil, aku bukan mewakili kamu. Jadi aku, iaitu Nabi Muhammad SAW, bukan wakil kaum ataupun bukan wakil kafir Quraisy. Perlu ikut apa yang kafir Quraisy mahu, perlu ikut apa yang kafir Quraisy tuntut. Tetapi Allah, Nabi kita ini adalah Rasulullah, belum mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Qul lastu 'alaikum biwakil likulli naba'in mustaqarrun. Setiap sesuatu berita, berita ini adalah azab ataupun kiamat ataupun neraka, apa-apa sahaja disebut daripada berita-berita agung, berita-berita besar yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim tentang azab neraka, tentang hari kiamat, tentang mahsyar, tentang hisab, tentang sirat, dan semuanya itu adalah akan berlaku pada waktunya. Mustaqarrun, likulli naba'in mustaqarrun. Ini jawapan kepada kaum Nabi Muhammad ataupun kafir Quraisy yang dustakan Al-Quran, yang dustakan azab, dan mereka mungkin bertanya, kamu kata azab akan diturunkan, bila ia akan datang? Kamu kata kiamat itu dekat, bila dia akan datang? Datanglah, kami menunggu-nunggu, seolah-olah dia minta ataupun mengejek apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat 67 ini adalah jawapan kepada persoalan tersebut. Sebabnya Nabi kata azab neraka, Nabi kata azab akan turun daripada langit dan bumi. Nabi juga beritahu kiamat akan berlaku, tetapi ia belum lagi berlaku pada masa dakwah Nabi di Mekah Al-Mukarramah. Jadi itu antara isu yang dijadikan modal untuk diejek ataupun dicaci ataupun dimalukan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ayat 67 ini Allah Ta'ala kata likulli naba, bagi setiap yang diberitahu itu, berita-berita itu tentang azab daripada atas bawah, tentang neraka, tentang kiamat, tentang mahsyar, dan semua itu mustaqarrun, akan berlaku pada waktunya. Apabila tiba waktunya, maka dia akan berlaku. Wa sawfa ta'lamun, semoga kamu akan mengetahui. Jadi itulah sedikit sebanyak tafsiran yang telah pun kita tafsir pada minggu lepas. Jadi pada hari ini kita tengok i'rab ayat ini. Ayat 66 Allah Ta'ala sebut wa kadzdzaba, wa itu adalah istinafiyah, waw ibtidaiyah, waw permulaan ayat, dan dia bukan waw ataf yang ada kaitan dari sudut i'rabnya dengan ayat sebelumnya.
Itu dari sudut i'rab, tetapi dari sudut makna dia ada makna. Dari sudut turutan ayat itu, ataupun dari sudut tajuk ataupun topik ayat itu dia ada kaitan. Ayat 65 Allah Ta'ala cerita tentang azab. Ayat 66 Allah Ta'ala cerita tentang kaum kafir Quraisy, kaum Nabi Muhammad SAW, Arab kafir Quraisy mendustakan berita tersebut. Jadi dia ada kaitan dari sudut makna. Kadzaba fi'il madin. Fi'il madin bagi perkataan kadziba, kadziba yakdzabu. Dan diguna dengan wazan kadzaba. Diguna dengan wazan fa'ala untuk menunjukkan dusta yang dilakukan oleh kafir Quraisy bukan sekali, bukan dua kali, tetapi kerap kali. Bahkan ia menjadi sebati dalam diri mereka. Itulah antara fungsi antara fungsi wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Bila kita sebut kadhiba, kadzaba yakdzibu. Kadzaba, kadhiba. Siapa tahu saya pun tak perasan ni. Kadzaba yakdzibu. Sekejap. Okey. Kadzaba yakdzibu. Jadi asalnya adalah kadzaba. Fi'il mudhari' ini adalah yakdzibu. Maksudnya adalah dusta. Tetapi apabila seseorang itu dia suka mendusta, dia suka mendustakan sesuatu, menolak kufur, bukan sekali, bukan dua kali, tetapi sudah menjadi sebati di dalam dirinya, jadi diguna dengan wazan kadzaba. Kadzaba, diletak sabdu ni, wazan dia adalah fa'ala. Fa'ala. Dan fungsinya adalah untuk al-mubalaghah. Mubalaghah maksudnya kuat, sangat. Jadi bila disebut wa kadzdzaba bihi qaumuka, maknanya kaum kafir Quraisy ini mereka betul-betul mendustakan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dicakap apa-apa saja mereka tidak akan percaya. Bahkan mereka mengejek, mereka memalukan Nabi, mereka menuduh Nabi dusta, mereka mencaci, mereka mengherdik dan sebagainya. Jadi digunakan kadzdzaba untuk bermaksud mubalaghah. Jadi kalau kita nak terjemah, kita boleh terjemah dan kaum engkau wahai Muhammad sangat mendustakan ataupun kerap sebati betul-betul mendustakan bihi, bihi itu Al-Quranul Karim ataupun berita-berita tentang azab yang disebut di dalam ayat 65. Okey, ini adalah fa'il madin. Kadzdzaba. Jadi 4 huruf dan kadzdzaba ini boleh juga dibuat dengan fi'il mudhari' yukadzibu. Fi'il mudhari'nya yukadzibu, tetapi Allah Taala sebut fi'il madin. Fi'il madin ni antara makna dia adalah madin. Ini antara makna fi'il madin. Yang kedua maknanya tahqiq. Betul-betul berlaku, bukan akan. Kalau kita sebut fi'il mudhari' yukadzibu, dia akan mendustakan. Mereka akan mendustakan ataupun kaum engkau akan mendustakan. Belum lagi dusta, akan. Tapi bila diguna fi'il madin tu, dia menunjukkan betul-betul dah berlaku. Benda ni dah berlaku. Memang betul mereka itu kaum Nabi Muhammad ini, kafir Quraisy ini mendustakan Nabi. Jadi digunalah kadzdzaba dengan makna mubalaghah. Kemudian digunakan lafaz lagi madin, fi'il madin, kadzdzaba ini untuk menunjukkan bahawasanya kafir Quraisy ini memang golongan yang telah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Pendustaannya sangat kuat, bukan sekali, bukan dua kali, tetapi sudah menjadi seolah-olah sebati dalam diri mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dengan apa yang diceritakan, dengan apa yang dibawa di dalam Al-Quranul Karim. Okey,
Selesai kat situ. Wa kadzdzaba bihi muta'alliqun bi kadzdzaba. Jar wa majrur sebagaimana sebelum ini banyak kali saya sebut, jar wa majrur ini dia tidak kuat. Dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia perlu kepada fa'il ataupun dengan isim yang ada makna fa'il. Jadi bihi ini dia bergantung kepada kadzdzaba. Dengannya ini dengan apa? Maknanya dia dengan Quran mereka telah mendustakan. Dusta dengannya. Qaumun fa'il. Oleh kerana kadzdzaba ini fa'il, maka perlu kepada fa'il. Fa'il adalah pelaku. Siapa yang mendustakan? Yang mendustakan Quran adalah kaum. Kaum siapa? Kaum muka. Kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukakka ini adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih maknanya disandarkan kaum kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, senang saja i'rab ni. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa haliyah. Wa haliyah ni maknanya waw, ayat selepas itu menghuraikan keadaan. Keadaan apa yang mereka dustakan. Jadi kita boleh terjemahkan, dan kaum engkau wahai Muhammad, mereka betul-betul mendustakan Al-Quranul Karim. Sedangkan Al-Quran itu keadaannya adalah benar, betul, tidak ada kebatilan. Ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah kalamullah. Tidak ada keraguan, tidak ada syak di dalamnya. Jadi wa ini adalah wa haliyah, maknanya ayat selepasnya menunjukkan keadaan, hal. Di dalam bahasa Arab ada dalam satu bab namanya al-hal. Hal ni ada hal mufrad, ada juga hal macam jumlah ni wawal haq, tetapi ia perlu kepada waw itu, waw haliyah. Huwa mubtada. Nah, huwa itu adalah mubtada, dia dhamir. Al-haq khabar. Khabar di sini sekali lagi kita jumpa khabar adalah ma'rifah. Biasanya khabar itu dia adalah nakirah. Tetapi ada juga khabar itu dia ma'rifah apabila dia tidak bertukar dengan sifat. Kalau saya kata Muhammad al-mujtahid, dia bertukar dengan sifat. Saya bagi contoh. Contoh Muhammad ini mubtada. Kemudian saya sebut al-mujtahid. Dia adalah sifat. Saya letak alif lam tu. Jadi kalau saya nak terjemah ayat ini, saya akan terjemah Muhammad yang rajin itu. Jadi alif lam di sini tak boleh kita letak kerana dia bertukar ataupun dia keliru dengan sifat kepada Muhammad. Jadi di sini saya tak boleh letak alif lam kerana dia timbul kekeliruan di sini, iaitu Muhammad itu yang rajin itu, Muhammad yang bersifat rajin itu. Jadi dalam ayat ni saya mesti guna mujtahid itu dengan nakirah. Mujtahid nakirah. Jadi ma'rifah nakirah ni secara mudahnya isim yang tidak ada alif lam dia adalah nakirah. Isim yang ada alif lam dia adalah ma'rifah. Dan khabar dia perlu nakirah asalnya. Tetapi ada juga khabar ini ma'rifah. Apabila khabar itu dia tidak bertukar ataupun tidak keliru dengan sifat, seperti ke atas ni. Jadi kalau saya sebut Muhammadun al-mujtahidu, jadi Muhammad adalah mubtada. Al-mujtahid dia tak boleh jadi khabar. Dia akan jadi sifat. Sifat kepada Muhammad. Mana khabarnya? Khabarnya kita kena buat satu lagi perkataan. Contohnya kita guna Muhammad al-mujtahidu. Mungkin kita boleh sebut wasimun, handsome contohnya. Jadi handsome ini boleh jadi khabar kepada Muhammad. Jadi kita terjemah di sini Muhammad yang rajin itu kacak. Jadi ayatnya sempurna. Jadi kalau kita nak jadikan al-mujtahid ini khabar,
kita hendaklah buang alif lam macam kat bawah. Kat bawah ni dia boleh jadilah mubtada. Muhammad itu mubtada dan mujtahid itu adalah khabar. Jadi kita terjemah Muhammad seorang yang rajin. Ini pun ada dalam ilmu nahwu. Sifat ni ada satu bab nama dia na'at ataupun sifat. Jadi huwal haq itu tidak ada, boleh dijadikan huwa al-haq. Jadi huwal haq itu tidak ada kekeliruan di situ. Jadi dia boleh jadi khabar. Ia, iaitu Al-Quranul Karim ataupun apa berita tentang azab itu adalah dia adalah benar, al-haq. Jadi al-haq itu adalah khabar. Al-haq itu adalah khabar. Huwa mubtada. Huwa itu mubtada. Kemudian al-haq ini adalah khabar. Khabar. Jadi dibaca dengan baris hadapan. Okey, ini rukun ayat kata nama, kata apa, ayat isim. Jumlah ismiyah, dia ada mubtada khabar. Yang kita jumpa awal tadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah contohnya kadzdzaba qaumuka. Ini adalah jumlah fi'il. Huwa dia adalah dhamir, dia adalah dhamir dan dia adalah isim. Apa kita ulang kaji sikit mungkin dapat manfaat insya-Allah. Ini kita panggil ayat isim. Ayat isim. Kenapa dia ayat isim? Kerana dia bermula dengan isim. Kata nama huwa. Yang bawah ini kadzdzaba, dia adalah ayat fi'il. Kenapa dia ayat fi'il? Jumlah ayat kata kerja kerana dia bermula dengan fi'il. Kadzdzaba. Jadi kalau ayat isim dia ada mubtada khabar rukunnya. Kalau ayat fi'il dia ada fi'il dan satu lagi dia ada fa'il. Pelaku ini rukun ayat fi'il. Kita jumpa tadi kan dalam awal kita i'rab tadi, wa kadzdzaba bihi qaumuka. Qaumuka itu adalah fa'il wa huwa mudhaf. Ka itu adalah mudhaf ilaih. Jadi ayat isim contohnya huwal haq, dia ada mubtada khabar. Ini rukun, mesti ada. Tak ada rukun ini maka ayat itu tidak sempurna, ayat itu tidak lengkap. Dan jumlah fi'liyah dia perlu ada apa? Itu ada dua rukun juga, iaitu fi'il, kadzdzaba, dan siapa yang buat perbuatan itu? Itu kita yang pelaku perbuatan itu ialah fa'il. Fa'il kita panggil. Jadi mesti cukup dua rukun. Kalau tak cukup, maka ayat itu tidak sempurna. Contoh kita sebut huwa, kita diam. Maknanya dia bukan ayat. Dia hanya perkataan, tidak memberi makna yang lengkap. Kemudian kadzdzaba, kita pun senyap. Jadi kadzdzaba itu perlu kepada rukunnya yang kedua, iaitu fa'il. Kalau tanpa fa'il, maka ayatnya tidak jelas, tidak lengkap. Ayat bukan mufidah, tidak memberi makna yang lengkap. Jadi paling tidak, ayat isim ataupun ayat fa'il, dia kena ada dua rukun. Dua rukun. Dan semua rukun ini, mubtada, khabar, fi'il, fa'il, kedudukannya adalah marfu' baris hadapan. Sebab itu kita jumpa qaumuka baris hadapan. Al-haq baris hadapan. Huwa dia mabni, kadzdzaba pun mabni. Mabni maknanya perkataan ataupun isi yang tidak berubah barisnya. Jadi huwa ni kita tak baca huwu, kita tak baca huwu. Kita baca huwa. Di mana saja kedudukannya kita baca huwa. Begitu juga fi'il madhi kadzdzaba. Kita tak baca kadzdzabu. Apabila fi'il madhi bagi huwa, kita baca kadzdzaba dengan baris atas. Jadi kalau ikut mubtada khabar fi'il fa'il, semua hukumnya adalah marfu'. Hukum i'rabnya. Marfu' ini sama ada dia yang biasanya kita jumpa baris hadapan, tetapi kadang-kadang dia juga huruf alif. Kadang-kadang dia marfu' dengan huruf alif seperti musanna dan selainnya. Sama juga ini fi'il fa'il pun hukum asalnya adalah marfu'. Dan tanda rafu'nya adalah baris hadapan, contoh yazhabu dan selainnya. Okay, nanti kita jumpa insya-Allah. Okey, selesai dari situ wa huwal haq.
kul amar wal fa'il anta. Kul ini adalah fi'il amar. Fi'il amar bagi qala yaqulu qul. Ba'a yabi'u bi'a. Fi'il amar bagi fi'il yang mu'tal. Fi'il yang ada huruf illah di tengah dia, qala ataupun ba'a dan selainnya. Jadi kul amar wal fa'il anta. Fi'il amar ini dia ada 6 saja fi'il amar. Kalau fi'il madhi dia ada 14, fi'il mudhari' dia ada 14. Ikut ganti nama huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Bagi fi'il madhi, bagi fi'il amar dia hanya ada 6. 6 sahaja fi'il amar, iaitu bagi ganti nama anta. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi apabila diguna ataupun disebut fi'il amar, jadi ganti nama yang ada di dalam fi'il amar itu sama ada anta ataupun antuma ataupun antum ataupun anti, antuma, antunna. Jadi bila disebut kul, di dalam tu ada anta. Kalau disebut kulu, di dalamnya ada antum. Kalau disebut kuli, di dalam tu ada anti. Kalau disebut kula, kula maknanya di dalam tu ada antuma, 2 orang. Jika disebut kulna, di dalam tu ada antunna. Jadi fi'il amar ini hanya ada 6 sahaja ganti nama. Jadi di sini kul ini katakanlah, jadi kita akan tanya siapa yang kena kata ni, siapa yang perlu kata? Yang perlu katanya adalah awak. Awak itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu Nabi kata? Lastu alaikum. Lastu fi'il madhin naqis sakin. Fi'il madhin dan dia adalah naqis dan dia adalah sakin. Ini semua ada makna. Madhin maknanya fi'il madhin menunjukkan madhin, lepas, telah. Naqis maknanya fi'il ini dia memerlukan kepada isim dan khabar. Memerlu kepada isim dan khabar. Kalau tanpa khabar dia tidak lengkap. Maknanya lastu ini ataupun laisa ini dia masuk pada jumlah ismiyah. Dia masuk pada jumlah ismiyah. Kalau ikutnya, kalau saya nak pecahkan ayat ni dia macam ni. Ana wakil. Saya adalah wakil. Ana wakil alaikum. Saya wakil kamu. Nampak kan? Saya wakil kamu. Jadi ana tu adalah mubtada. Dan wakil itu adalah khabar. Wakil itu khabar. Wakil itu adalah khabar. Nampak kan? Alaikum itu jar wa majrur. Alaikum ini jar wa majrur. Jarrun wa majrur. Majrur. Alaikum jar wa majrur. Mubtada khabar. Jadi kalau saya sebut saya wakil ke atas kamu, dia adalah ayat yang bukan maksud nafi. Jika saya nak bagi tahu saya bukan wakil kamu, dia guna laisa. Laisa campur dengan ana akan jadi lastu. Jadi fi'il madhi lah, lastu. Lastu. Jadi ana ini asalnya adalah dhamir munfasil, dah bertukar kepada dhamir muttasil, tu. Nampak kan? Jadi tu ini adalah isim laisa. Isim laisa asalnya mubtada. Ana ni asalnya adalah mubtada. Tapi apabila dimasukkan, diletak depannya lastu, wakilun, jadi tu ini dia menjadi isim laisa. Dan wakilun ini jadi khabar laisa. Jadi saya akan i'rab macam mana? Saya akan i'rab tu itu, dia adalah isim laisa. Wakilun adalah khabar laisa. Khabar laisa. Laisa tu lastu tu lah. Lastu ni asalnya laisa. Apabila campur dengan ana, maknanya saya nak bagi tahu saya bukan. Jadi saya sebut lastu. Kalau awak lasta, kalau awak perempuan lasti.
Kalau kami lasna. Kalau kamu ramai lastum. Itu bagi ganti nama yang kedua, awak, ataupun ganti nama yang pertama, lastu. Kalau ganti nama yang ketiga, dia kembali seperti biasa. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Dia jadi macam tu. Jadi, tu itu adalah isim laisa. Wakilun adalah khabar laisa. Apabila kita guna sesuatu, kita guna laisa, dengan sendirinya dia mesti ada dua rukun. Rukun pertama, isim dia. Yang kedua, dia perlu ada khabar dia. Kalau tidak ada dua ni, isim laisa dengan khabar laisa, maka laisa itu tidak sempurna. Sebab itulah laisa itu dipanggil naqis. Dia adalah tidak lengkap, dia tidak sempurna. Kenapa? Dia perlu ada isim dengan khabar. Tak sama dengan fi'il lain. Fi'il lain contoh saya sebut zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun fi'il madhi juga, tetapi cukup dengan satu saja Muhammad. Muhammad ini pun sudah cukup untuk memberi makna zahaba itu. Telah pergi Muhammad, sudah lengkap maknanya. Tetapi kalau laisa, saya bukan. Saya bukan apa? Jadi perlu kepada yang kedua ni. Perlu kepada yang kedua, kita panggil khabar laisa, iaitu wakilun. Saya bukan wakil. Jadi perlu kepada wakil. Jadi dipanggil laisa itu adalah naqis kerana dia perlu kepada isim dan khabar. Tidak sama dengan fi'il yang lain, fi'il madhi yang lain. Fi'il madhi yang lain contohnya zahaba, dia tak perlu kepada isim dan juga khabar. Dia hanya cukup dengan fa'il dia, iaitu Muhammad. Sudah cukup. Dah memberi makna. Itu pertama, laisa iaitu fi'il madhi naqis. Yang kedua disebut sakin. Sakin maknanya mabni. Mabniyun ala sukun. Sebab dia fi'il madhi. Fi'il madhi ni adalah mabni. Dia adalah fi'il mabni. Sakin tu pada huruf sin tu. Mati kan? Lastu. Sin itu adalah mati. Jadi bila sin itu mati, itulah maksudnya sakin. Mabniyun ala sukun. Tu isim laisa. Alaikum muta'allikum biwakil. Alaikum ini tempat bergantungnya kepada wakil. Wakil maknanya Nabi kita Muhammad SAW bukan wakil kamu, iaitu kafir Quraisy ataupun kaum musyrikin Mekah. Dan ba itu adalah jar zaid. Ba itu biwakil, itu ba itu adalah zaid. Zaid maknanya tambahan. Kalau tak ada pun tak apa. Sebagaimana contoh yang saya sebut tadi, ana wakilun sudah cukup. Tapi kalau sebut ana biwakil, maknanya bi itu adalah ziyadah. Ziyadah di dalam Al-Quran antara maknanya adalah taukid, menguatkan. Maknanya aku betul-betul bukan wakil kamu. Aku sudah semestinya bukan wakil kamu untuk minta kepada Allah Ta'ala apa kekufuran, pendustaan yang kamu telah dustakan. Ataupun aku bukan wakil kamu untuk mengikut apa yang kamu mahu, hawa nafsu, kehendak kamu. Tetapi aku, iaitu Nabi Muhammad SAW, wakil Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jar zaid, maknanya bi itu zaid. Kalau buang bi, okey, ayatnya sempurna, ana wakilun. Tetapi dia letak bi itu adalah zaid, dan antara makna zaid itu adalah taukid, menguatkan makna dia. Itu paling kurang, walaupun ada lagi ulama-ulama tafsir mentafsirkan dengan makna-makna tertentu. Jadi oleh kerana ba itu zaid, wakilun itu majrur lafzan. Kita baca wakilin, tetapi sebenarnya majrur lafzan masuk mahallan khabar laisa. Dan okey, kat sini ni sekejap. Lastu wakilan, apabila masuk lastu, dia akan baca wakilan. Sebabnya laisa ini dia adik-beradik kana, merofakkan isim, menasabkan khabar. Jadi dalam i'rab tu dia sebut apa? Dia sebut wakil. Dari sudut lafaznya kita baca dalam Al-Quran itu wakilin.
tetapi sebenarnya dari sudut i'rabnya adalah mansuban. Kedudukannya adalah mansub, iaitu khabar laisa. Kenapa kamu tak baca wakilan? Kerana ada ba zaidah itu. Apabila ada ba zaidah itu dibaca dengan wakilin. Tapi kalau buang ba itu lastu wakilan, akan dibaca dengan mansub. Oleh kerana ayat itu ada ba, maka dibaca dengan barisnya adalah baris apa tadi? Barisnya adalah baris bawah biwakilin. Okey, jelas kemudian jumlah ni okey, dia beritahu ayatnya kadzdzaba bihi qaumuka musta'nifah wal haq haliyah kul musta'nifah lastu biwakil nasab maqulu nasab maqulu kul. Jadi kul apa yang perlu dikata iaitu ayat tu kul lastu alaikum biwakil itu dalam ayat itu adalah masuk iaitu jadi maf'ul. Okey, selesai ayat 66. Kemudian ayat 67. Likulli muta'alliqun bi khabar muqaddam naba'in likulli naba'in mudhafun ilaih mustaqarrun mubtada muakhar. Mubtada duduk di akhir maksudnya. Likulli naba'in ini adalah jar wa majrur. Jadi mubtada muakhar, mana khabarnya? Khabar muqaddam. Khabarnya tak sebut di sini Khabar muqaddam. Likulli naba'in mustaqarrun. Muta'alliqun bi khabar muqaddam mahzuf, tidak disebut. Jadi ayatnya macam ni, Allah Taala sebut likulli naba'in mustaqarrun. Mustaqarrun itu adalah khabar, tetapi apabila dia letak di akhir, dia tak ada alif lam, tak ada alif lam. Dia adalah mubtada. Mubtada muakhar kan? Dia adalah mubtada muakhar. Mubtada ini mubtada asalnya dia perlu makrifah. Tetapi apabila dia diletak di hujung, dilewatkan, diakhirkan, dia tak apa, tidak ada makrifah. Al-mustaqar. Mustaqar ini adalah isim waktu, isim zaman ataupun isim maf'ul. Mustaqar. Mustaqar. Mustaqar ini dia adalah mubtada. Kemudian khabar itu tak ada. Dan khabar inilah tempat bergantungnya likulli naba'in. Mustaqarrun, waktunya ditetapkan. Jadi waktu yang ditetapkan, mungkin kita boleh takdirkan kat sini, kita nak takdirkan mungkin kita boleh takdirkan al-mustaqarrun hasilun ataupun waqi'un, berlaku. Al-mustaqar, waktu-waktu azab ataupun janji-janji yang telah disebut di dalam Al-Quran, hasilun, akan berlaku, akan waqi'un hasilun, akan berlaku setiap apa yang diberitakan. Jadi mubtada dan hasilun itu ini yang saya buat. Khabar, kemudian likulli ini hujung tu, ini adalah jar wa majrur, muta'alliqun bi khabar. Bi khabarnya, khabar ni tidak disebutnya. Okey. Itu lebih kurang ayat dia, tetapi disebut di akhir likulli naba'im mustaqar. Okey, mustaqarrun. Mustaqar ini dia boleh isim maf'ul dan dia juga boleh isim zaman. Masanya tetap. Masanya tetap.
Jadi kita boleh terjemah setiap apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang azab, tentang neraka, tentang kiamat dan selainnya, waktunya telah tetap. Akan berlaku apabila tiba masanya. Hasilun waqi'un apabila tiba masanya. Waktu yang telah ditetap itu akan berlaku bagi setiap berita ataupun azab ataupun waktu kiamat ataupun selainnya yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustaqar itu dia adalah mubtada muakhar, dia letak di hujung. Saya letak balik di depan supaya nampak. Kemudian likulli naba'in, likulli naba'in ini adalah jar wa majrur muta'alliqun bi khabar. Khabar dia tak ada. Jadi saya cuba takdirkan hasilun dengan waqi'un. Maksudnya berlaku. Jadi likulli naba'in ini dia bergantung kepada khabar yang tidak ada itu, tidak disebut itu. Dan kalau kita nak terjemah, kita boleh terjemah waktu yang telah ditetapkan hasilun akan berlaku ataupun pasti berlaku likulli naba'in bagi setiap apa yang telah diberitakan pada ayat 65 tu. Azab daripada bawah, azab daripada atas, azab daripada dalam diri kamu sendiri, perpecahan dan sebagainya akan berlaku. Ya. Likulli naba'in mustaqar, waw istinaf. Waw itu iftidaiyah. Saufa ini dia masuk kepada fi'il mudhari'. Saufa ta'lamun adalah fi'il mudhari'. Dan seperti ta'malun mudhari' marfu' bi thubutin nun. Saufa ni menunjukkan lambat lagi. Maknanya bukanlah sekarang, tapi lambat lagi kamu akan lihat. Saufa ini maknanya huruf yang menunjukkan fi'il madhi itu menunjukkan akan, tetapi akan itu mungkin sekejap lagi ataupun esok ataupun lusa ataupun minggu depan ataupun setahun lagi. Tapi bila disebut dengan saufa, dia memberi makna nak berlaku itu adalah lambat lagi, bukan dalam masa terdekat. Semasa Nabi baca ayat ini, mana bukannya sekejap lagi akan kiamat, tidak, tetapi dia akan berlaku pada masa akan datang. Okey. Jadi ayat 66, 67 telah pun kita i'rab. Masa ada lagi dalam 10 minit. Jadi kita cuba masuk ayat 68. Ada soalan nak tanya sebelum tu? Ayat 68 ni masya-Allah, ayat ini sangat penting. Sangat penting. Dan dia merupakan satu cara berdakwah yang perlu dilakukan oleh ulama, oleh Muslim. Nampak macam ringkas, tetapi ia adalah sangat penting. Sehingga Imam Al-Ghazali ada menyebut tentang ayat ini di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nanti kita lihat apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ayat 68 ini satu kaedah dakwah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut wa idza, dan apabila, ra'aita, engkau wahai Muhammad melihat. Apabila engkau wahai Muhammad melihat, lihat apa? Alladzina yakhuduna fi ayatina. Mereka di sini sudah tentu merujuk kepada kafir Quraisy, masyarakat Mekah Al-Mukarramah. Apa yang mereka buat? Mereka telah memperkatakan ataupun mencaci ataupun mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ataupun agama keseluruhannya. Mereka memperkatakan tentang perkara yang batil tentang agama kita. Mereka yang memperkatakan mereka mengejek tentang hukum hakam. Mereka mengejek Al-Quranul Karim. Mereka mencaci ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kamu wahai Muhammad melihat mereka yang bersikap sebegitu, apa yang perlu dilakukan? Fa'arid anhum, maka tinggalkanlah mereka, berpaling daripada mereka. Jangan duduk bersama mereka, jangan tolong mereka, jangan pergi majlis mereka, jangan puji mereka. Maknanya, dalam maknanya di sini, jangan kamu ikut mereka, kamu tinggalkanlah mereka. Hatta, maknanya kamu tinggal mereka, kamu tak bergaul dengan mereka, kamu pulau mereka, sehingga yakhudu fi hadithin ghairi, sehingga mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Sehingga
mereka memperkatakan soal yang lain. Maknanya topik ataupun tajuk perbualan mereka bukan lagi mengejek agama, bukan lagi mencaci maki Nabi agama, ataupun bukan lagi mengejek-ngejek ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Hadis itu bicara yang lain. Wa imma dan jika engkau yang yungsiyannaka, jika syaitan yunsiyannaka, kejap saya nak tengok ayat. Wa imma yunsiyannaka syaitanu, dan adapun jika syaitan melupakan kamu. Ini juga adalah satu kaedah dalam fiqh tersebut, bahawasanya Nabi ini boleh lupa. Nabi ini boleh lupa. Kita fikir Nabi mana boleh lupa. Jadi ulama kita bagi tahu, Asy'ariyah khususnya, dia bagi tahu Nabi Muhammad ini adalah manusia dan dia boleh lupa, kecuali dalam bab tabligh ar-risalah. Dia tak boleh lupa. Maksud saya, di dalam menyampaikan agama yang kita terima sekarang ini, tak boleh kita kata Nabi lupalah nak bagi tahu. Tidak. Dalam bab agama, Nabi tidak lupa kerana Allah Ta'ala memberi wahyu kepadanya. Kalau kita kata Nabi lupa, takkanlah Allah lupa nak bagi tahu Nabi, kan? Jadi dalam bab menyampaikan tabligh agama, hukum hakam, akidah dan sebagainya, Nabi tak lupa. Tetapi dalam kehidupan dia seharian, dia mungkin lupa. Dan lupa Nabi biasanya adalah sebagai pedoman kepada kita, bukan mengaibkan. Contohnya Nabi lupa solat, ada dia solat 2 rakaat tapi solat 4 rakaat. Ada dalam riwayat Sahih Bukhari, Nabi solat 5 rakaat pun ada. Jadi Nabi ini sebenarnya dia adalah manusia dan dia boleh lupa. Dan lupa itu bukan keaiban ataupun menjadi satu kekurangan bagi Nabi, tetapi dia adalah panduan pengajaran untuk manusia. Katanya lupa solat, lupa rakaat dan sebagainya. Itu adalah untuk kita juga. Bila kita lupa, macam mana nak buat? Itu secara ringkas. Dan lupa itu kadang-kadang syaitan yang menyebabkan Nabi kita lupa. Kita sendiri pun lupa. Antaranya adalah syaitan yang membuat kita lupa. Mungkin syaitan itu menyibukkan kita dengan benda lain sehingga kita lupa benda yang penting ataupun benda yang sepatutnya kita ingat. Jadi seandainya engkau dilupakan oleh syaitan, fala taq'ud ba'da dzikra, maknanya engkau duduk bersama orang yang mencaci menghina agama, kemudian kamu pun ingat, ini tak betul, ini tidak patut, dan kamu duduk bersama mereka itu disebabkan syaitan yang telah hasut kamu sehingga kamu lupa apa yang Allah Ta'ala sebut. Jadi bila kamu ingat, maka kamu jangan duduk lagi bersama mereka, kamu tinggalkan lagi. Ini adalah untuk menunjukkan orang yang menghina agama, kita tak boleh duduk bersama mereka. Orang yang hina agama, orang yang mengejek agama kita tak boleh duduk dengan mereka. Nanti saya huraikan lagi, insya-Allah. Masa kita dah tak ada ni. Cuma ayat ini memang penting. Ayat ini memang penting kepada kita semua, dan dia adalah satu kaedah dakwah yang Allah Ta'ala ajar kepada kita untuk kita guna, bukan saja di zaman Nabi sehinggalah sekarang. Fala taq'ud ba'da dzikra, dan jangan kamu wahai Muhammad duduk selepas kamu ingat bahawasanya ini adalah tak betul, ini adalah kesalahan, ma'al qaumidz zalimin, bersama dengan orang-orang yang zalim. Itu sedikit sebanyak dia punya makna secara harfiah. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya fikir insya-Allah kita tafsir dan kita i'rab ayat ini pada minggu depan. Amin. Okey, terima kasih semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran. Afwan. Jazakallah khairan.